Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Sekolah Menengah Sultan Abdul Jalil. Hidup berbakti. Jadi terlebih dahulu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Cikgu Hadibah sentiasa dalam dalam rahmat dan kasih sayang Allah, kerana beliau sekarang dalam keadaan agak tenat. Jadi sesama kita doakan agar sebolehnya Cikgu Hadibah, seorang cikgu yang baik, akan pulih lah, akan pulih insya-Allah dengan izin Allah. Jadi kita bagi bahagian pendidikan ini, kita life must go on. Kerja kita sebagai guru tetap kita teruskan, dan PPD juga sebentar tadi baru saja melaksanakan mesyuarat dan telah mengeluarkan satu arahan-arahan terbarulah untuk pembukaan sekolah. Pelbagai persiapan telah kami buat, kami rancang dari segi susunan jadual waktu, dari segi SOP, dari segi susunan pelajar nak membeli buku di koperasi, pemulangan dan peminjaman buku teks dan lain-lainnya. Banyak persiapan-persiapan dan banyak masa dan tenaga telah kami curahkan untuk memikirkan hal-hal ini, dan telah kami susun. Terpaksa dirombak beberapa kali disebabkan keadaan sekarang inilah yang dikatakan keadaan buka. Jadi kami mohon simpati daripada semua cikgu jika ada arahan-arahan terbaru, jika ada tugasan-tugasan yang berubah. Harap faham-fahamlah dengan keadaan dalam keadaan semasa ini. Kami percaya warga SSAJ ini adalah warga kerja yang terbaik. Jadi saya terus saja kepada apa yang telah disampaikan oleh pihak KPPD tadi oleh Encik Muhammad Said bin Daimon bersama dengan pasukan PPD, mengatakan bahawa pembukaan sekolah secara bersemuka pada 20 Januari di kawasan PKP, kita keluar dianggap sebagai PKP, lebih menekankan kepada kohort tahun 2020, SPM tahun 2020 dan tahun 2021, termasuk upper SIG dan lower SIG. Jadi perkara pertama yang ditekankan ialah tentang SOP. SOP berkuat kuasa, SOP ketat. Dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, disebutkan SOP ketat. Jadi kita pun berasa risau juga. SOP ketat, mungkin kita akan kembali kepada keadaan yang asal dulu, mungkin lebih ketat, kita tak pasti. Walau bagaimanapun, kita mula mesti menekankan tentang pengimbasan suhu, catatan suhu, penjarakan, tidak bersentuhan, dari segi amalan kebersihan. Jadi diharap tahun hadapan 2021 kita telah belajar banyak daripada pengalaman pada tahun 2020. Kita mesti melakukan sesuatu yang lebih baik, kerana guru-guru kebanyakannya adalah 41, 44, 48, 52, 54 adalah sekelompok profesional yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memastikan kesihatan dan keselamatan anak-anak mereka lebih terjamin di sekolah dengan izin Tuhan lah. Seterusnya juga ditekankan tentang sekali lagi ditekankan tentang pembelajaran melalui PDPR lah. Pembelajaran di rumah ataupun home based learning. Kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian guru, tingkatan 1 hingga tingkatan 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 4, dan begitu juga dengan college vocational, semester 2 vocational. Perlu diingatkan kepada guru-guru tentang PDPR ini. Bila kita cakap tentang PDPR ini, kita tak boleh lari lah pada pandangan saya berkaitan dengan educational access ni. Pelajar mesti berhak untuk mendapat hak pendidikannya, dan ada golongan yang vulnerable yang tak dapat menyertai PDPR ini. Kita macam mana pun perlu menumpukan kepada golongan tersebutlah. Kita perlu mempunyai pandangan yang empati dan simpati lah. Cuma dalam PDPR ini tahun hadapan kita perlu memperkasakan lagi lah PDPR kita. Kita kalau boleh, pada pandangan saya lah, kalau boleh kita PDPR ni, home based learning ni, kita bukan sekadar kata orang tu replicate teaching in the classroom melalui medium virtual.
Tapi sebenarnya kita perlu ambil kesempatan, kita ambil kesempatan supaya pelajar ni lebih boleh explore dunia maya ni lebih luas. Jadi kita jangan macam benda kita belajar dalam kelas, kita buat pendekatan. Jadi dari segi pedagogi tu pun kita kena cari. Setakat ini belum ada lagi orang tekankan pedagogi dari segi online. Diharap sangatlah kepada cikgu, tekankanlah PLC, kita ubah pedagogi kita dalam online supaya berbeza dengan pengajaran di rumah. Kalau tak, kita hanya replicate je teknik pengajaran kita dalam kelas dalam online, sedangkan kita boleh buat lebih daripada itu. Dan kita, guru-guru dan pelajar pula seharusnya membina capacity untuk orang panggil ni independence learning belajar lebih independent, lebih bebas dan guna kesempatan yang ada. Sebenarnya lebih luas sebenarnya dalam, kalau kita nak belajar betul-betul sebenarnya dalam online ni lebih luas ilmunya tanpa sepadan saya rasa itu. Seterusnya, PDPR juga menyampaikan supaya kita membuat persediaan dalam pelaksanaan PDPR. Pihak pentadbir harus menyediakan jadual PDPR, kemudiannya menyebarluaskan jadual PDPR, dan kemudiannya harus ada tindakan susulan tentang status PDPR, sama ada berjaya, berkesan, dan perlu diadakan PLC berkaitan dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam PDPR. Maksudnya dari segi penyertaan, dari segi kehadiran, dari segi objektif PDPR ataupun perkongsian amalan-amalan baik dari segi pedagogi dalam online learning ni, dalam home based learning ni. Kita kongsi. Mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita mempunyai pedagogi yang menarik, yang berkesan dalam ni boleh dibincangkan, dikongsikan amalan baik dalam PDPR. Seterusnya, apa yang disampaikan untuk warga negara, bukan warga negara, kemasukan bukan murid bukan warga negara adalah pada 8 Februari. Bukan warga negara pada 8 Februari. Selepas membayar fee mulai 1/1/2021 tu, bayar fee, dan selepas kelulusan tersebut boleh mendaftar di sekolah seperti biasa pada 8 Februari. Jadi tak serentak dengan pelajar-pelajar biasa. Pada 20 Januari, semua guru perlu kembali ke stesen bertugas. Dijelaskan di situ, kelas bersemuka PDP bagi guru yang terlibat dengan peperiksaan STPM bagi sekolah kita untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Dan kalau perlu surat kebenaran khas untuk merentas negeri bagi guru, sila PM kami lah, saya ataupun Kerani, Puan Fauzia ataupun Puan Hazina, kami akan keluarkan surat lah mana yang sangkut kat masih di negeri lain lagi. Cuma nak ingatkan, ditekankan beberapa kali tentang kita perlu mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID lah. Aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan beramai-ramai seperti kenduri kendara, persidangan, perarakan keagamaan, mesyuarat, seminar khusus, sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan. Begitu juga dengan penjualan buku di koperasi, peminjaman dan pemulangan buku teks tak boleh ada kecuali pada atau selepas 20 hari bulan. Pada 20 hari bulan ini. Dan sekali lagi saya mohon kepada semua guru agar memahamilah keadaan kami pentadbir ni. Kalau boleh jangan ada yang merungut, yang kenapa tak ada itu, kenapa kami dah buat macam-macam perancangan terpaksa berubah. Macam-macam perancangan terpaksa ubah. Malah jadual pun kami dah buat beberapa kali, dapat arahan baru terpaksa ubah lagi. Nak buat jadual ni bukan senang. Jawatankuasa jadual waktu, PKP terpaksa memerah otak. Dan akhir kata daripada saya, untuk guru-guru, pentadbir, pekerja-pekerja yang telah terlibat menguruskan pusat penempatan sementara banjir Sekolah Menengah Sultan Abdul Aziz Jalil, saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih. Sekolah kita pertama kali jadi pusat penempatan banjir yang ramai, lebih kurang 410 orang, dan hampir semua blok telah digunakan dan telah disanitasi. Disebabkan SOP yang dikuatkuasakan ini,
mesyuarat guru yang biasa diadakan seperti amanat pengetua, mesyuarat kurikulum, mesyuarat HEM, mesyuarat KOKO, pada tahun ini sebelum 20 bulan ini terpaksa kita buat secara Google Meet. Jadi harap cikgu bersedia. Dan kalau ada nak tanya, kita akan cuba hadkan masa lah. Jadi minta cikgu luangkan masa semua sekali kita buat. Google Meet sekolah kita bukan senang kerana cikgu sekolah kita ramai, tak seperti cikgu sekolah lain. Jadi harap cikgu hadirkan diri dalam Google Meet tersebut. Apa-apa perkara penting kita akan sampaikan di situ nanti. Jadi kepada cikgu, saya doakan supaya cikgu sihat dan terus memberi sokongan kepada sekolah, dan teruslah jadi cikgu yang cemerlang lah. Dan saya rasa itu sajalah. Sekian. Bye-bye.